Kunci Syurga. Karya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dan ditahqiqkan oleh Datuk Dr. Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, Musyrif Pondok Sungai Durian. Seronok baca buku-buku kitab-kitab yang dah ditahqiq ni. Ada tambahan-tambahan nota daripada Tuan Guru Dr. Basit, ada dilengkapkan dengan hadis-hadis yang penuh dan sebagainya. Jadi pagi ni kita ulang kaji, baca bersama masuk bab solat jenazah. Bab solat jenazah insya-Allah akan dibacakan oleh adik-adik kita. Bab rukun dulu. Minggu ni kita ambil rukun solat jenazah ada 7, minggu depan kita tengok sunat-sunat dalam solat jenazah. Sebelum mula nak maklum, solat jenazah ni senang. Solat jenazah ni senang. Kenapa saya nak cakap begitu? Sebab ramai yang tak nak sembahyang jenazah. Ini realiti masyarakat. Harap-harap orang lawa saya depan ramai-ramai orang muda ni tak culas nak sembahyang jenazah. Ini realiti. Realiti kadang-kadang saudara mara kawan-kawan penuh kat luar. Duduk isap rokok, bawa pokok, borak, payung dan sebagainya. Time nak solat jenazah tak ada. Saya pernah berada di satu masjid tu, Tok Imam minta Bilal dan orang masjid panggil saudara mara naik. Mari sila nak kena pujuk pula sembahyang jenazah. Jadi majoritinya tak sembahyang jenazah. Jadi rugilah sangatnya. Jadi kalau kita nak meraihkan jenazah, bukan sekadar nak memenuhi ruang rumah jenazah ketika dia sedang dikafankan, dimandikan. Tak. Datang tu kita baca doa pada dia. Tapi lumrahlah datang ramai, boraklah banyaknya. Jadi nak meraihkan dia ialah solat jenazah pada dia. Sebab pada solat jenazah tu ada doa kepada dia. Itu untuk dia. Dapat pula pada kita satu qiraat punya pahala. Sebab mana satu qiraat ni? Sebab mana? Sebesar? Najihah, besar mana satu qiraat? Sembahyang jenazah dapat pahala satu qiraat. Rasulullah kata. Besar mana satu qiraat tu? Gunung Uhud tak? Satu Gunung Uhud tu. Siapa tak tahu Gunung Uhud tu, dia besar lagi pada Bukit Sekilau lah. Besar dan panjang. Gunung Uhud tu besar. Pergi pula ikut jenazah ke kubur dapat satu qiraat lagi. Jadi solat jenazah, kata kunci dia buat. Sama-sama ginilah kita ni bila belajar kan. Yang pentingnya buat. Solat jenazah ni senang sangat. Buatlah. Lagi satu pandemik. Bab solat jenazah dalam majoritinya payah culah nak semayang. Yang paling pandemik sekali perempuan. Perempuan memang rare lah semayang jenazah ni kalau bila ramai-ramai. Jadi kenapalah ahli-ahli perempuan ni, awak muslimat ni lawa-lawa dah ada ilmu ni tak solat jenazah. Jadi yang pernah dengar ni, solatlah jenazah. So, senang je kan? Senang je, ikut je. Tak ada nak rokok pun. Walaupun baru ni saya tengok video ada majlis orang duduk depan jenazah, dia semayang jenazah, dia rokok sujud. Dia tersilap lah tu. Dia tersilap. Jadi solatlah jenazah. Senang aja senang. Ikut dia. Tak erti apa-apa pun tak apa, ikut imam. Angkat takbir, aku ikut imam. Selesai. Baca Al-Fatihah pertama, kita baca fardu, dia senang-senang je. Jadi nak pesan, solatlah jenazah. Khususnya ahli keluarga kita kan. Ahli keluarga kita. Ambillah wuduk sekejap, siapa yang boleh, siapa yang tak uzur lah. Lelaki tak adalah konsep uzur. Lelaki wajib lah. Ramai-ramai itu solat jenazah. Perempuan pun sama, solatlah jenazah. Baik, insyaAllah kita ambil rukun solat mayat ada 7, Syekh kata. Silakan, bismillah. Bismillah. Solat jenazah. Solat ke atas mayat bagi orang beragama Islam selain daripada yang mati syahid adalah fardu kifayah. Seperti memandikan, mengkafankan dan mengebumikan mayat berdasarkan ijma' ulama'. Rukun solat mayat ada 7. Yang pertama, niat. Berdasarkan hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat. Kedua, berdiri bagi mereka yang mampu. Berdiri kerana solat mayat dikiaskan seperti solat fardu. Ketiga, takbir sebanyak 4 kali kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Nota 11 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bermaksud bahawa Rasulullah SAW merasa sedih dengan kematian Al-Najashi. Baginda keluar menuju ke tempat solat
Lalu baginda mengatur saf mereka, para sahabat dan bertakbir dengan 4 takbir. Direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Siapa Najasyi ni? Najasyi ni siapa? Siapa ingat Najasyi ni siapa? Atas sebab dia kita dapat solat jenazah gaib ni. Dia raja. Raja betul dah. Al-Malik kepada negara apa? Tempat hijrah pertama. Habsyah. Habsyah. Dia agama apa sebelum tu? Majusi ya. Nasrani. Ingat Majusi Iran ya? Geng-geng sembah api itu. Baik, sambung. Dan kerana ijma' ulama, sekiranya seorang itu menambah nota 11 tadi, selepas Najasyi, baginda keluar menuju ke tempat solat. Lalu baginda mengatur saf mereka, para sahabat dan takbir dengan 4 takbir. Okay. Kemudian, kembali ke nota 3, dan kerana ijma' ulama. Sekiranya seseorang itu menambah bilangan takbir menjadi 5 kali takbir, nescaya solatnya tidak batal. Ini kerana mengikut rekod Imam Muslim, takbir sebanyak 5 kali. Nota 12, bilangan takbir. Ini dah berlaku pada saya sendiri. Saya jadi imam kepada satu solat jenazah, saudara, dan keadaan sedih tu, saya tertambah 1 takbir. Tu saya minta maaf lah dengan ahli keluarga. Jadi nak solat jenazah ni, walaupun kita boleh, ini pengalaman saya lah, kalau kita dalam keadaan kita tak tetap hati kan, bagilah orang lain. Tapi dalam keadaan tu, anak-anak dia semua suruh saya. Jadi saya lah ke depan. Solatkan masjid asal. Ramai pula tu. Terangkat takbir 5. Lepas tu, suruh saya cek dengan Ustaz Iwais. Memang betul lah seperti inilah, seperti yang nota ni. Jadi, janganlah buat 5 tu. Walaupun ada pandangan, tapi 4 lah ya. Masyarakat kita tak biasa 5 tu. Silakan. Nota 12. Bilangan takbir di sisi mazhab Syafi'i hanyalah 4 takbir sahaja. Akan tetapi sah jika dilakukan lebih. Ini kerana terdapat riwayat-riwayat yang menunjukkan lebih daripada 4 takbir. Oleh itu, terdapat perbahasan ulama', adakah boleh takbir dilakukan lebih daripada 4 atau tidak? Ulama' menyatakan bahawa hal ini adalah sunnah tanawwu', sunnah yang pelbagai bentuk, kerana wujudnya riwayat menunjukkan 4 hinggalah 9 kali takbir. Jadi, digalakkan untuk kadang-kala melakukan 4, kadang-kala 5 dan sebagainya. Ulama' yang menyatakan seandainya seseorang mahu beriltizam dengan satu bentuk sahaja, maka lakukanlah 4 kali takbir kerana riwayatnya lebih banyak. Al-Majmu'. Namun begitu, yang lebih utama adalah 4 takbir kerana ia adalah perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang keempat, membaca Al-Fatihah kerana Ibnu Abbas radhiyallahu an membaca Al-Fatihah ketika solat jenazah. Dan beliau berkata, nota 13, beliau berkata, lita'lamu annaha sunnah. Yang bermaksud, supaya kamu mengetahui bahawa membaca Al-Fatihah itu adalah sunnah, direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Perkataan annaha sunnah daripada Ibnu Abbas adalah hadis marfu'. Membaca Al-Fatihah ketika mengiringi takbir yang pertama kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Nota 14, dari Talha bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, katanya yang bermaksud daripada Talha bin Abdullah bin Auf, beliau berkata, aku solat jenazah di belakang Ibn Abbas. Beliau membaca surah Al-Fatihah. Ibn Abbas berkata, supaya kalian tahu bahawa ia adalah sunnah, direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kemudian yang kelima, membaca selawat ke atas Nabi SAW seperti Allahumma salli ala Muhammad. Berdasarkan hadis daripada Umamah, nota 15, dari Abu Umamah katanya yang bermaksud, daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Sunnah dalam solat jenazah adalah membaca Al-Fatihah selepas takbir pertama dengan perlahan. Kemudian bertakbir sebanyak 3 kali dan memberi salam pada yang terakhir. Direkodkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Nasa'i. Beberapa orang lelaki daripada sahabat Rasulullah SAW memberitahu bahawa selawat ke atas Rasulullah SAW ketika solat jenazah adalah sebahagian daripada perkara sunat. Dilaporkan oleh Al-Hakim berdasarkan perawi Al-Bukhari dan Muslim. Adalah sebahagian daripada perkara sunat. Dan wajib bacaan selawat itu mengiringi takbir yang kedua berdasarkan perbuatan golongan salaf dan khalaf. Yang keenam, doa bagi mayat. Doa bagi mayat, boleh lihat nota 16 untuk doa bagi mayat. Dengan ketentuannya seperti Allahumma ghfir lahu ataupun Allahumma ghfir lah, Allahumma arhamhu. Mengiringi takbir yang ketiga kerana maksud daripada doa itu lebih besar daripada solat mayat itu. Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, boleh lihat nota 17, terdapat banyak doa-doa dalam solat jenazah yang direkodkan dalam hadis Nabi SAW yang bererti dari Jubair bin Nufair. Beliau mendengar ayahnya berkata, aku mendengar Auf bin Malik berkata, Rasulullah SAW menyolati jenazah, lalu aku menghafaz doa yang baginda baca, iaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrimna nuzulahu wa wasi'na madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, maafkanlah dia. Muliakanlah dia, luaskanlah kuburnya, mandikanlah dia dengan air, salji dan embun. Kemudian bersihkanlah mereka daripada kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian yang putih yang dibersihkan daripada kekotoran. Anugerahkanlah untuk mereka rumah, keluarga dan pasangan yang lebih istimewa. Direkodkan oleh Imam Muslim dalam bab doa li al-mayyit fi as-salah. Status sahih. Sungguhnya Rasulullah SAW berkata, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Apabila solat kamu ke atas mayat, maka berdoalah kamu baginya dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang ketujuh, memberi salam sama seperti salam solat yang lain, sama ada daripada segi kelakuannya atau bilangannya. Sunat. Kita berhenti situ ya. Berapa rukun untuk solat jenazah? 7. Ya, senang-senang saya niat. Kemudian berdiri seperti biasa, berdiri bagi mereka yang mampu. Tak mampu tak kisahlah duduklah macam mana. Bila dalam bab fiqh ni, bila tak mampu tu tak boleh nak compare dengan yang keperluan untuk orang yang mampu lah. Duduk ke mana pun sajalah boleh. Niat berdiri takbir berapa kali? 4 kali. Dalam pandangan ada berapa kali lagi dalam pandangan? 5 sampai 9 . Masa saya buat salah tu saya tak tahu lagi ini ada pandangan-pandangan ulama banyak macam ni . Saya baiklah cover . 5, 4, 5, 9. Tapi pandangan kuatnya 4. Itulah yang diamalkan oleh masyarakat kita 4. Kemudian Al-Fatihah pada takbir yang pertama. Lepas tu selawat kepada baginda Rasulullah SAW pada takbir yang kedua. Ketiga baca Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu mana tadi? 1 niat, 2 berdiri, 3 takbir, 4 Al-Fatihah. Okey. 5 baca selawat, 6 doa bagi mayat. Apa-apa sajalah doa ya. Yang paling pendek Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Lepas tu 7 bagi salam. Senang je kan? Senang je. Kalau kadang-kadang kita tak tahu jenazah tu lelaki atau perempuan, tak kisah. Niat solat jenazah seperti mana niat imam. Macam tu je. Masa bila kita tak tahu ni biasa. Ketika kita dekat Masjidil Haram dengan Masjid Nabi. Memang tak tahu. Satu, mungkin dia cakap. Tapi
Dia cakap Arab, kita tak faham. Tapi biasanya kalau solat jenazah di Masjid Nabi dengan Masjidil Haram ramai. Ya, kalau tengok dia punya video tu memang ramai lah. Kadang-kadang berpuluh-puluh sekali semayang. Dia bawa dengan kad kan, macam golf cart tu dia bawa satu memang ramai lah. Ramai. Jadi kita niat seperti mana niat imam. Siapa yang pernah semayang jenazah kat sana kena biasa baca laju. Sebab imam baca laju. Kita tak ada, kita baru separuh Al-Fatihah dia dah Allahu Akbar. Gitulah. Dia memang laju jadi kita ikutlah setakat mana kita boleh ikut niatkan begitu. Baik, wallahu a'lam, ringkasan kepada 7 rukun solat jenazah. Senang ke susah? Senang Senang je, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa nak hafal pun. Kalau tak hafal apa-apa, duduk diam bacalah Al-Fatihah tu. Selawatlah, habis cerita walaupun dalam kitab-kitab macam-macam lah doa disusunkan Dan doa ni susun dalam bahasa Melayu pun boleh, jangan lafaz je. Rakaat ke rakaat pula. Takbir ketiga dan keempat tu panjang ke doa. Selagi mana imam tak bagi salam, panjang ke doa tu. Jangan duduk diam. Nak pula ayah kita, ahli keluarga kita kan, kita sebut dalam hati kita. Ya Allah, ampunkan dosa, ampunkan. Minta sungguh-sungguh masa tu. Tempat yang paling aula untuk kita mohon keampunan ketika solat jenazah ialah waktu solat jenazah itu sendiri. Waktu solat jenazah itu sendiri pada takbir yang ketiga dan keempat. Ingat pandangan ulama paling aula ialah ketika solat jenazah itu sendiri pada takbir yang ketiga dan keempat. Selepas solat jenazah ada perbincangan. Yang kuatnya mengatakan selepas solat jenazah segerakan angkat jenazah ke kuburan. Segerakan. Berbeza dengan sunnah Melayu, dia jadi panjang. Ada kadang-kadang siap tahlil sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi, lelaki-lelaki ni, kalau awaklah besok memimpin solat jenazah, atau awak ketua keluarga kepada ahli keluarga kita mati, segerakanlah dia ke kubur. Segera. Tak payah nak dipanjang-panjangkan. Tak payah nak bersyarah-syarah lah lepas sembahyang jenazah tu. Sebab memang ada, ni imam zaman sekarang ni saya sekurang dah. Imam-imam dulu, siap bertahlil. Qul huwallah 3 ku bagai. Jadi tak perlulah kesian jenazah. Kita segerakan jenazah tu ke kuburan. InsyaAllah jenazah ahli keluarga kita ni dia dah meronta-ronta dah, tak sabarlah nak masuk ke alam barzakh tu. Dia nak berehat dah kat sana. Kita husnuzon begitulah. Wallahu alam, insya-Allah minggu depan kita ambil sunat-sunat. Banyak pula lah bab sunat-sunat ni Tapi saya ulang balik, solatlah jenazah. Khususnya yang depan saya ni kan. Solatlah jenazah. Jangan cari alasan tak nak solat jenazah. Jangan ikut sunnah Melayu meramaikan di rumah si mati, meramaikan di keliling-keliling bilik jenazah di masjid, tapi tak naik ke masjid untuk solat jenazah. Jangan, kesian. Kesian. Wallahu a'lam, insya-Allah minggu depan kita tengok sunat-sunat dalam menguruskan jenazah. Mungkin juga kita kalau Syekh tak tentu kita tambah-tambah sikit. Apa dia permasalahan dalam masyarakat berkenaan dengan pengurusan jenazah ni. Berkenaan dengan pengurusan jenazah. Saya ulang balik fiqh-fiqh yang pelik-pelik yang saya pernah lalu. Saya pun dah ceritakan dalam pengurusan ahli keluarga saya. Mari fiqh pelik-pelik pengurusan jenazah ni Ada yang fiqh, ada yang amalan saja, ada yang adat saja. Jadi kita kena bezakan yang mana adat, yang mana ibadah. Yang mana adat, yang mana ibadah. InsyaAllah minggu depan kita sambung sikit-sikit bab ni. Supaya menjadi maklumlah. Taklah pelik awak besok tiba-tiba awak terkena kan. Mari orang kat Nurul besok, Nurul. Ni awak kena baca, buat majlis baca talqin 3 pagi berturut-turut. Macam tu, macam-macam lah. Setiap majlis kena satukan plikat, satu pinggan baru, kena macam-macam pula lah kafiat pengurus kubur ni. Jadi kita kena tahu mana adat, mana ibadah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kepada kami, ahli keluarga kami seluruhnya kefakihan dalam agama agar kami faham ya Allah. Selok baik, selok belok agamamu, sahbatal halal haram. Akhlakkan kami sebagaimana akhlak Rasulmu, yakni akhlaknya Al-Quran. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تعويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين
Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa hari ini hari Jumaat, hari yang untuk kita lebihkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa boleh mengaji baca Al-Kahfi. Siapa yang sama-sama baca Al-Kahfi kalau uzur niat zikir dengan membaca Al-Kahfi juga ya, niatkan sebagai zikir. Boleh dia, tak ada masalah. Jangan tinggal Jumaat tanpa zikir dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sihat tubuh badan, panjang umur. Kita jumpa minggu depan. Sambungan ayat-ayat seterusnya daripada surah Isra. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.